apakah yang telah kita buat terhadap masa kita? Katakan untuk tidur 8 jam, katakan siang sampai malam, ataupun 6 hingga 7 jam, ya. Untuk solat, kalau satu solat tu 5 minit, lebih kurang 25 minit. Lepas tu untuk kerja kat sini berapa? 8 jam. Lebih kurang 8 jam. Makan, semua waktu makan, breakfast, lunch, makan malam, lebih kurang 2 jam. Khidmat diri, nak mandi, nak buang air, ya, lebih kurang 1 jam. Sebab ada mandi pagi, mandi malam, ya, nak gosok gigi, nak shampoo, nak sabun, semua itu lebih kurang 2 jam. Lepas tu khidmat kepada tugas-tugas dekat rumah, yang tu berapa jam? Katakan 1 jam, katakanlah. Ni congak, ya. Dan kerja-kerja harian, campur dengan khidmat tugas rumah tadilah. Kerja-kerja harian banyak kan, nak iron, nak kemas dapur, kemas sana sini, campur semua sekali tu. Bila dibuat congakan, ya, yang berbaki masa kita, waktu free time kita, lebih kurang 2 ke 3 jam sahaja. Masa itulah yang kita nak baca Al-Qurannya, kita nak solat lebih daripada solat fardu, ya, kita nak berbakti kepada keluarga dari segi adakan masa untuk pergi main ke, pergi buat ibadah sama-sama, buat kenangan sama-sama. Jadi masa yang ada tu sikit sangat, 2 hingga 3 jam tu. Tapi kenapa kita still tak sempat macam-macam juga? Tak sempat baca Al-Kahfi pada setiap Jumaat, berulang-ulang Jumaat, Kahfi tak sempat, Al-Mulk tak sempat, Al-Waqi'ah yang dijanjikan akan bebaskan kita dari kepapaan, yang tu pun tak sempat. Banyak tak dan. Solat tahajud tak dan, rawatib yang dijanjikan akan dapat rumah besar dekat syurga nanti. Macam kita kerja kan, terpaksa bayar bulan-bulan nak dapat rumah sendiri. Nak dapat rumah hebat dekat syurga pun dia kena ada bayaran dia. Bayaran dia sunat rawatib. Tapi nak cerita kat sini, kenapa banyak benda itu tak sempat nak buat? Sebab apa? Tak cukup ke 24 jam yang Allah bagi? Baik, sebenarnya masa bukan tak cukup. Tapi dalam masa itu ada time killers, ada pembunuh-pembunuh masa. Atau kita sebut sebagai, kita ni bukan sibuk sangat, tapi banyak waktu penyibuk dalam masa kita. Banyak penyibuk dalam masa kita yang kita tak buang. Sedangkan membuang penyibuk dalam masa ini disebutkan sebagai salah satu ciri-ciri orang yang layak dapat syurga Firdaus yang tertinggi dalam surah Al-Mu'minun. Yang mana ayatnya? Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang dia menjauhkan diri daripada benda-benda yang lara, yang tak ada manfaat pun untuk diisi dalam masa dia. Misalnya tidur. Tidur ini bagus, bermanfaat. Tapi kalau tidur tu lama sangat, hari Minggu tak kerja, tidur lagi lepas subuh, itu dah jadi time killers yang bunuh kesempatan-kesempatan kita. Penyibuk yang ada dalam masa kita, yang menyebabkan kita tak ada macam-macam. Phone penting kan, media sosial, Instagram, Facebook, penting dalam dunia hari ini. Tapi kalau lama sangat, dia akan jadi time killers. Ya Allah, ikut kajian ya, the major time killers yang ada dalam konteks hari ini adalah media sosial. Itu yang paling utama. Yang minornya gossiping, mengumpat, lepak keluar, buat benda-benda tak ada kerja tu kan, sembang tak ada faedah. Itu adalah itu sebagai minor. Tapi the major, dalam the major time killers tu pun ada juga dalam tu, mengumpat, mengutuk, marah orang tu, orang ni, dedahkan aib sendiri, aib keluarga, macam-macam dibuat dalam tu. Ya, ada orang 31.3% dia gunakan sampai 1 hingga 2 jam masa untuk media sosial. Mereka kata yang free time tadi habis kat media sosial sahaja. Tapi ada juga orang yang sampai 5 jam untuk media sosial. Samaan 18.8%. Ni ada kajian menunjukkan. Jadi kita pun nak muhasabah juga. Daripada pagi tu kita bangun tidur, kita cari apa dulu? Kalau cari phone dulu,
dia akan terus buat kita macam jadi fokus kita pada phone tu lah. Lagi-lagi yang kita terbaca itu isu-isu panas. Ya, orang mengata tu mengata ni. Jadi itu jadi fokus kita, je serabutkan kita, kecamukkan fikiran kita. Nak buat benda-benda lain pun jadi macam lembab, tak semangat. Kita start hari kita dengan benda-benda yang down, yang negatif. Ya. Jadi kita cuba nak ubah. Ya. Lepas ni kita nak mulakan hari kita bukan tengok phone dulu. Tapi tengok apa dulu? Apa yang boleh tingkatkan iman kita? Al-Quran, solat, buka tingkap, tengok alam ke, fikir kebesaran Allah. Nabi SAW, bila bangun malam, Nabi tak lupa baca surah Ali Imran, 10 ayat terakhir. Tentang pertukaran malam dan siang, tentang penciptaan alam. Ya. Jadi benda-benda ini dia akan buat kita segar pagi-pagi. Mood kita jadi best. Semangat, positif pagi-pagi.